بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين إلى أن قال. Telah berkata Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi dalam kitabnya Aqidatul Awam pada baris yang ke-31, bait syair yang ke-31, Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf yang berhubung nasab. Wa ummuhu Aminatu Zuhriyah arda'ahu Halimatu Sa'diyah, dan ibunya Aminah Az-Zuhriyah dan Halimah As-Sa'diyah yang menyusukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Di dalam bahagian yang terakhir daripada kitab Aqidatul Awam, yang mana kita sebutkan pada bahagian yang pertama, ianya membahaskan tentang perkara-perkara yang terkait kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang wajib, perkara yang jaiz, perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahagian kedua yang terkait dengan Nabi Muhammad ataupun yang terkait kepada para rasul ala nabiyina wa alaihim afdalus salatu wassalam, apa yang wajib, apa yang harus, apa yang mustahil bagi hak mereka. Dan yang terakhir daripada bahagian akidah ataupun daripada pengajian tauhid akan membahaskan tentang sam'iyat ataupun ghaibiyat, perkara-perkara yang berlaku di hari akhirat yang mana tidak mungkin kita akan dapat ketahui melainkan melalui wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penutup bagi pada kitab ini, Imam Ahmad Al-Marzuqi menyebutkan tentang perkara-perkara yang wajib diimani oleh para mukallaf, terutamanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan tentang nasabnya. Ini selepas menyebutkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perutusannya adalah kepada sekalian alam. Kemudian disebutkan tentang nasab, jalur nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka disebutkan di sini Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib. Yakni wajib ke atas mukallaf untuk mengetahui nasab baginda sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi ila Adnan, ataupun yakni dianjurkan untuk kita menghafal, untuk kita mengetahui daripada jalur nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ke Adnan, datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ke Adnan. Wa min jihati ummihi ila Kilab faqat, dan daripada sebelah ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita ketahui sehingga Kilab sahaja. Kerana apa? Kerana daripada Kilab ke Adnan bersambung nasab ibu dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ataupun bersatu nasab ibu dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Kilab ke atas. Naam. Abu Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abdullah Az-Zabih. Sayyidina Abdullah yang diberi gelaran Az-Zabih.
Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat bahawa ana ibnu Zabihain, aku anak daripada dua orang yang sepatutnya disembelih. Aku anak dua orang yang sepatutnya disembelih. Yang pertama adalah Nabi Ismail, kerana jalur Nabi Muhammad SAW bersambung ke Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Jadi kita tahu kisah Nabi Ismail yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disembelih, yang berlaku di musim haji. Idul Adha ini mengingatkan kita kisah pengabdian, ketaatan Nabi Ibrahim dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun perkara itu terkait dengan perkara yang paling disayangi. Ini Nabi Ibrahim sangat menyayangi anaknya, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah lama tidak mendapat anak, kemudian diperintahkan pula untuk menyembelih anak tersebut. Akan tetapi pengabdian, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu sempurna yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, sehingga walaupun ianya merupakan satu perkara yang sangat berat sebagai seorang ayah, akan tetapi masih lagi dijalankan, masih lagi mengutamakan, masih lagi mengorban perasaan beliau dan mengutamakan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada hamba-hamba yang mengutamakan, yang mengkedepankan segala daripada perintah Allah mendahului daripada kehendak hawa nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Naam, yang pertama yang patut disembelih adalah Nabi Ismail, dan yang kedua adalah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahnya baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah. Pendekkan cerita ataupun kurang lebih ceritanya, Abdul Muttalib bernazar. Abdul Muttalib bernazar, kalau aku dapat 10 anak lelaki, aku akan korbankan salah seorang daripada mereka. Jadi apabila cukup bilangan 10 anak lelaki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Abdul Muttalib, maka hendaklah dia melakukan apa yang dia nazarkan. Maka apabila mereka ambil undi untuk nak tengok siapa yang perlu dikorbankan, maka setiap kali keluar Abdullah. Dan Abdullah ni merupakan anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib, dan merupakan orang yang disayangi juga oleh kaum Quraisy pada waktu itu, kerana adabnya, kerana akhlaknya, kerana ketampanannya, kerana keberanian ataupun badannya sungguh tegap dan sebagainya, kesihatan tubuh badannya yang sempurna. Maka pendekkan cerita, setelah beberapa kali dikeluarkan ataupun undi itu keluar nama Abdullah, maka salah seorang daripada orang alim di kalangan mereka pada waktu itu mengatakan bahawa, apa kata kamu letakkan, setiap kali kamu keluar nama Abdullah, maka kamu korbankan 10 ekor unta. Walhasil undian tu satu demi satu, undian tu keluar nama Abdullah sehinggalah 10 kali. Maka pada penghujungnya mereka bersetuju untuk mengorbankan 100 ekor unta untuk nak in return ataupun sebagai bayaran untuk menyelamatkan Abdullah daripada disembelih. Wahakadha. Maka Nabi SAW bersabda, ana ibnu Zabihain, aku anak dua orang yang sepatutnya disembelih. Satu Nabi Ismail, yang kedua adalah ayahnya sendiri, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib mata bil Madinah hala ruju'ihi min Ghazah. Abdullah ini meninggal dunia di kota Madinah. Disebutkan oleh ahli sejarah bahawa kuburnya sekarang ini berada di dalam kawasan Masjid Madinah, Masjid Nabawi, selepas dibesarkan. Kubur ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di dalam kawasan Masjid Nabawi selepas ini dibesarkan. Maka Abdullah ini meninggal dunia dalam perjalanan pulang daripada Palestin untuk berniaga. Dikatakan bahawa pada waktu itu umur beliau baru 18 tahun, dan pada waktu yang sangat muda telah diberi kepercayaan oleh ahli keluarganya ataupun oleh ayahnya untuk berniaga bagi pihak ayahnya. Yang mana kita tahu orang Quraisy kebanyakannya mereka ni adalah peniaga-peniaga, pedagang-pedagang. Maka diberikan kepercayaan kepada Abdullah untuk berniaga dan membawa barangan-barangan tersebut. Dan pada perjalanan pulang beliau telah meninggal dunia dan dikuburkan di kota Madinah. Wa ummuhu waqtu dhalika hubla bihi li syahrain.
Dan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang mengandung Rasulullah 2 bulan. Naam. Wa kana Abdullah anhadu fatan fi Bani Hashim ay asbahahum wajhan wa ahsanuhum khuluqan wa khalqa. Dan Abdullah bin Abdul Muttalib ni merupakan seperti yang saya sebutkan tadi, seorang anak muda Quraisy yang paling handsome dan yang paling segak dan yang paling baik budi pekertinya. Wa kana nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaluhu fi wajhihi wa kana awwalu man fudiya bi mi'ah minal ibil. Dan cahaya di wajah Abdullah itu, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat terang tampak pada wajahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Naam. Wa ruwiya an Ibn Abbas annahu lamma tufiya Abdullah qalatil malaikah. Disebutkan dalam riwayat daripada Abdullah bin Abbas bahawa apabila ayah baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka malaikat berkata, ilahana wa sayyidana, wahai Tuhanku, baqiya nabiyuka yatiman, ia ini telah tinggal anak Nabi Muhammad ini sebagai, ataupun Nabi kamu ini sebagai anak yatim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ataupun berfirman, ana hafizun lahu wa nasir, aku yang akan menjaganya, aku yang akan memberi pertolongan kepada baginda. Wasu'ila Ja'far as-Sadiq an hikmati dhalik, dan salah seorang daripada orang alim daripada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir, tentang hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad yatim daripada kecil. Maka dikatakan bahawa li'alla yakuna alaihi haqqun wajibun li makhluk, agar supaya tidak tergalas di bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hak yang wajib untuk beliau sempurnakan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagai anak, salah satu hak yang diwajibkan ke atas kita ni selain daripada beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah agar berbakti kepada kedua ibu bapa. Maka salah satu hikmah adalah agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya perlu menumpukan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selainnya. Wa an ba'd ahli al-ma'rifah anna al-hikmah min yutmin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yukhlisa nida'ahu lillahi min sigharih. Salah seorang daripada orang salih pula mengatakan bahawa hikmah kenapa diyatimkan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kecil adalah agar supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berharap kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak memanggil, tidak bergantung, tidak berharap kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kecil. Ya, ini kalau anak-anak kecil kalau inginkan apa-apa akan dipanggil ibunya. Kalau tak dapat ibunya barulah dipanggil ayahnya dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala nak jadikan panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada selainnya. Bal yakuna awwalu ma yastaftih an-nutq bihi ya Allah. Naam. Sehingga dikatakan perkataan pertama yang keluar daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam setengah riwayat mengatakan bahawa merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Yang ini anak-anak kecil kebiasaannya apabila mula bercakap, mula belajar bercakap, iaitu perkataannya mama, baba dan sebagainya, ataupun ibu, mak, ma, ba, ataupun seperti itu. Akan tetapi Nabi SAW, kesempurnaan yang telah diberikan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yakni daripada perkataan pertama beliau mengucapkan, perkataan yang pertama yang dilafazkan adalah perkataan Allah ataupun perkataan zikir yang sempurna, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sedikit sebanyak tentang ayahnya Rasulullah, iaitu Sayyidina Abdullah. Yang kemudian Abdul Muttalib, atuknya, yang bernama Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamd li'annahu wulida wa fi ra'sihi syaibah. Kenapa dipanggil Syaibatul Hamd? Syaibah ni dalam bahasa Arab adalah uban, senang kata uban, rambut putih. Kerana apabila dia dilahirkan telah ada rambut putih ataupun uban pada kepalanya. Wa inna ma sumiya Abdul Muttalib li'anna ammahu Al-Muttalib bin Abdul Manaf akhadahu min ummi. Diberi gelaran Abdul Muttalib kerana Abdul Muttalib ini sewaktu kecil berada di kota Madinah bersama keluarga belah ibunya. Bersama keluarga belah ibunya di kota Madinah. Maka pakciknya Al-Muttalib pergi untuk mengambil Abdul Muttalib pulang ke kota Makkah. Jadi bila on the way back daripada kota Makkah, yakni diletakkan anak saudaranya, boncengnya di belakang, maka orang ingatkan ini merupakan hambanya. Kenapa? Sebab
Abdul Muttalib ni muka dia tak seperti pakciknya dan warna kulitnya tu agak gelap berbanding pakciknya. Jadi orang ingatkan macam hamba, dan pakaiannya pada waktu itu ini pakaian anak-anak kecil yang biasa dan sebagainya. Jadi nampak seakan-akan seperti seorang hamba, maka dipanggil Abdul Muttalib. Naam. Wa kana syarifu qaumihi, akan tetapi apabila beliau besar, Abdul Muttalib merupakan seorang yang dihormati di kalangan bangsa Quraisy, mu'azzaman 'indahum yudha'u lahu bisatun fi dhillil Ka'bah, sehingga diberikan tempat duduk yang khas kepada Abdul Muttalib ini di kawasan Kaabah. La yajlisu alaihi ghairuhu, sehingga tidak ada orang yang dibenarkan untuk duduk di tempatnya Abdul Muttalib itu selain daripada beliau. Akan tetapi apabila Nabi Muhammad SAW setelah dilahirkan dan besar, yakni Nabi SAW suka untuk bermain di situ, sehingga terkadang Nabi akan duduk di tempatnya Abdul Muttalib. Jadi apabila dilarang oleh pakcik-pakciknya, yakni pakcik-pakcik Rasulullah SAW menghalang Nabi Muhammad daripada duduk, maka Abdul Muttalib mengatakan, da'hu, yakni biarkan, kerana cucu aku ni apabila satu hari dia besar, dia akan menjadi seorang yang dimuliakan nanti. La ilaha illallah. Wa kanu yusammunahu al-fayyad li samahatihi wa karamih. Dan salah satu sifat Abdul Muttalib ini, beliau seorang yang sangat pemurah. Walahu manqabatani azimatan, dan beliau diberikan dua tugas yang besar, yang mulia di sana, iaitu hafr bi'ru zamzam wa ihlaku ashabil fil, ataupun dia dikenali dengan dua perkara yang besar yang telah dilakukan, iaitu beliau yang telah menjumpai Bi'ru Zamzam, telaga Zamzam, setelah beberapa tahun terkambus. Yakni setelah beberapa lama terkambusnya telaga Zamzam, maka Abdul Muttalib mendapat mimpi untuk mengorek telaga Zamzam tersebut. Jadi apabila beliau melakukan perkara tersebut, yang mana ianya mengambil masa yang lama untuk menjumpai daripada telaga Zamzam tersebut, maka orang Quraisy semua mengatakan, kau nak cari apa dekat tengah-tengah padang ni? Akan tetapi kerana dia membenarkan mimpi yang diperlihatkan, yang dia lihat di dalam mimpi itu, maka dia pun berusaha, dan juga dia bersama anaknya Al-Harith yang sulung. Dan pada waktu itu dia bernazar, kalau aku dapat 10 anak lelaki, aku akan korbankan satu. Wahakadha. Dan juga beliau merupakan pemimpin kota Makkah pada waktu Abraha ingin menghancurkan Kaabah. Maka dia merupakan orang yang disegani dan dihormati, disebabkan, ataupun salah satu sebab dia dihormati adalah kerana dia telah berjaya untuk menjumpai daripada telaga Zamzam, dan juga berjaya memberi perlindungan kepada penduduk Makkah sewaktu Abraha ingin menyerang Kaabah. La ilaha illallah. Kemudian wa Hashim, Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini nama dia Amr Al-Ula. Al-Ula ni maksudnya yang tinggi, yang mulia, kerana kemuliaan budi pekertinya. Waluqiba bi Hashim, dia diberi gelaran sebagai Hashim li hashmihi ath-thari fi maja'atin asabathum. Dia ni digelar sebagai Hashim kerana dia banyak memberi makan, banyak memberi gandum dan daging kepada orang-orang untuk makan sewaktu mereka ditimpa famine ataupun kemarau. Wa kanat ma'idatuhu mansubah la turfa' la fi sarra' wa la fi dharra'. Dan yakni makanan yang disediakan oleh Hashim ini tidak diangkat waktu senang ke waktu susah. Terkadang senang untuk kita bersifat dermawan sewaktu kita tengah senang, yakni ada duit. Akan tetapi untuk nak bersifat dermawan sewaktu tengah ketat, itu merupakan satu sifat yang bukan mudah untuk dilakukan, bahkan merupakan satu sifat yang mulia. La ilaha illallah, Allahumma ja'alna minhum. Dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita apabila kita beri makan ataupun beri pertolongan kepada orang sewaktu keadaan kita itu tengah susah, lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita tengah susah, kita tolong orang, dan kita tolong orang sewaktu orang tu pun memang tengah susah. Wa balagha fil karam mablaghan 'aziman hatta annahu kana yut'imul wahsh wat tayr. Dan disebutkan kedermawannya itu sangatlah besar dan melimpah ruah, sehingga dia juga bukan hanya berikan makanan kepada manusia, bahkan dia juga memberi makan kepada binatang buas dan juga burung-burung yang berada di kawasan pergunungan. Fayanhar lahum fi ru'usil jabal, maka dia akan panjat gunung hanya untuk beri makan. Panjat gunung, sembelih binatang dan beri makan kepada binatang-binatang. La ilaha illallah. Kita bagi makan
Manusia pun kadang fikir 10 kali. Ini beri makan, sembelih binatang untuk nak bagi makan kepada haiwan. La ilaha illallah. Naam. Wa Hashim bin Abdu Manaf. Abdu Manaf ini nama dia Al-Mughirah. Wa kana muta'an fi Quraisy, orang yang dihormati dan ditaati di dalam bangsa Quraisy. Wa yud'a Al-Qamar, dan orang memanggilnya, diberi gelaran Qamar, yakni bulan, kerana kehansamannya. Mata bi Ghazah, beliau meninggal dunia di Ghazah. Naam. Seakan-akan ada hubungan di antara keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kota Makkah dan Ghazah. Yakni moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di Ghazah. Kemudian insya-Allah kita akan baca sampai ke Adnan. Walaupun dalam teks ini dia hanya menyebutkan 4 daripada sehingga ke moyang Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hanya 4 daripada datuk nenek Rasulullah yang disebutkan, akan tapi insya-Allah kita akan sebutkan satu persatu sehingga ke Adnan. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay ni nama dia Zaid. Di sini kita tengok bahawa orang Arab ni dia suka beri gelaran. Banyak suka beri gelaran. Nama sebenar adalah Zaid. Li'annahu kana yujammi' yaum Arubah fa yadhkiruhum wa ya'muruhum bi ta'zimil haram. Qusay ni macam salah seorang yang berilmu di kalangan mereka, sehingga Qusay ni akan mengumpul orang-orang Quraisy pada hari Jumaat, yang mana pada waktu dulu mereka nama hari Jumaat ini diberi nama Arubah, bukan Jumaat tapi Arubah. Maka dikumpulkan manusia pada hari Jumaat ataupun pada hari Arubah tersebut dan mengingatkan tentang keagungan, kehebatan Al-Kaabah ataupun tanah haram. Wa yukhbiruhum annahu sayub'ats fihi nabiyyun, dan dia memberi peringatan, dia memberi khabar, berita bahawa akan diutuskan seorang nabi daripada bangsa ataupun di tanah haram ini. Wa bihi jama'allah al-qaum min bani Fihr fi Makkah ba'da tafriqihim fil bilad. Dan Qusay ini juga yang mengumpulkan orang-orang Arab daripada kabilah-kabilah Arab itu, daripada Bani Fihr, yang mana sebelum ini mereka berpecah, yakni duduk di kawasan padang pasir. Akan tetapi dengan adanya Qusay telah mengumpul mereka semua untuk duduk di satu tempat, satu kawasan, iaitu di kawasan Haram Makkah. Nah, Qusay bin Kilab. Kilab ini daripada segi bahasa maksudnya anjing. Akan tetapi diberi lakab anjing itu bukanlah disebab keburukan, akan tetapi kerana dia seorang yang suka untuk memburu, dan dia memburu dengan anjing, maka diberi gelaran tersebut. Akan tetapi nama sebenarnya adalah Hakim, yang maha bijaksana. Kilab bin Murrah. Murrah ini maksudnya qawiyah, iaitu kuat, quwwah. Kilab bin Murrah bin Ka'ab wa huwa awwalu man jama'a an-nas li mujarradil wa'dh yawm al-'arubah ay al-jum'ah. Ka'ab juga merupakan salah seorang daripada orang yang berilmu di kalangan mereka yang banyak memberi peringatan bagi nasihat pada hari Jumaat. Wa huwa alladhi sama yawm al-jum'ah jum'ah. Fakanat Quraisy tajtami' ilayhi fi hadha al-yawm fayakhtubuhum wa yudhakkiruhum bima ba'atha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Naam. Kemudian maka Qusay tadi yang kita sebutkan juga mengikut daripada jejak langkah datuknya, iaitu kumpul orang manusia pada hari Jumaat dan bagi peringatan, beri seakan-akan bagi nasihat dan sebagainya, dan juga mengingati bahawa akan ada orang yang akan diutuskan daripada kalangan mereka sebagai seorang nabi. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay tak banyak cerita tentangnya. Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ini wakana yusamma Quraisyan li'annahu kana yaftishu an khallat al-muhtaj fayasuddu bimalih. Dia merupakan seorang yang dermawan, seperti mana cucu cicit dan datuk neneknya, iaitu dia akan mencari siapa orang yang susah dan akan beri makan, beri pertolongan dengan duitnya sendiri. Wa ilaihi tunsab qabilatu Quraisy, dan nama Quraisy itu dinisbahkan kepada beliau, Fihrin. Wa man jawaza Fihran falaysa min Quraisyin bal yuqalu lahu Kinani nisbatun ila Kinana. Ini nama kaum Quraisy itu, kabilah itu, orang yang dinisbahkan kepada kaum Quraisy itu
apabila mereka mengayahkan ataupun berdatukkan Fihr ni. Adapun orang-orang yang tidak kembali nasabnya melalui Fihr, maka tidak akan dipanggil sebagai Quraisy. Bahkan akan dipanggil sebagai Kinani dan sebagainya. La ilaha illallah. Nah, maksudnya anak saudara Fihr tidak dipanggil Quraisy. Hanya anak-anak Fihr, anak dan yang ke bawah, anak cucu Fihr akan dipanggil sebagai Quraisy, orang Quraisy. La ilaha illallah. Dan ini juga salah satu sifat daripada cucunya, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu cari orang susah dan beri makan, tanggung keperluan mereka bulanan, merupakan salah satu sifat cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali Zainal Abidin. Iaitu Ali Zainal Abidin itu mengikut langkah daripada datuk neneknya. Subhanallah. Sebab tu dikatakan iaitu bila nak kahwin, kita cari orang yang berakhlak mulia, orang yang mempunyai sifat-sifat yang mulia. Kerana apa? Kerana sifat-sifat yang mulia itu, DNA itu akan terturun kepada anak-anak. Jadi kalau kita nak kahwin, kita cari yang ada agama dan cari yang ada akhlak mulia. Macam kita tengok dalam silsilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni datuk nenek semuanya bersifat dermawan, semuanya bersifat mulia, semuanya dihormati di kalangan kaum kerabat mereka. Nah, maka dikatakan bahawa Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, selepas beliau meninggal baru diketahui bahawa sewaktu beliau hidup, beliau telah menyara kurang lebih 100 hingga 200 keluarga yang fakir ataupun miskin di kota Madinah. Setiap hari beliau memberi makan, ataupun setiap bulan beliau memberi makan kepada kurang lebih 100 hingga 200 buah rumah yang duduk di kalangan di kawasan kota Madinah. La ilaha illallah. Jadi bila meninggalnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, barulah orang-orang miskin ni terpaksa pergi minta duit kepada orang lain. Kerana sebelum ni, yang mana yang susah-susah ni semuanya disara oleh Ali Zainal Abidin. La ilaha illallah. Naam. Itu tadi Fihr. Kemudian Fihr bin Malik. Malik ini dipanggil Malik. Malik itu raja dalam bahasa Arab. Kerana dia diberi gelaran Malikul Arab, ketua orang Arab. Wa kana yukna bi Abil Harith. Naam. Kemudian Malik bin Nadar. Nadar ni nama dia Qais. Wa inna ma luqiba bidzalika li nadarati wajhihi wa ishraqihi wa jamalihi. Diberi gelaran An-Nadar kerana iaitu wajahnya berseri-seri. Subhanallah. Sifat yang banyak yang kita tengok dalam ahli keluarga datuk nenek Rasulullah ni, semuanya handsome, semuanya dermawan. La ilaha illallah. Nah, kemudian Nadar bin Kinanah. Kinanah ni disebutkan bahawa ra'aitu Kinanata bin Khuzaimah syaikhan musinnan azim al-qadri tahujju ilaihi al-arab li'ilmihi wa fadlihi bainahum. Ada salah seorang yang hidup di zaman Kinanah ni berkata, aku melihat Kinanah bin Khuzaimah, seorang syekh, iaitu seorang alim yang mempunyai pangkat yang tinggi di kalangan kaumnya, iaitu orang-orang Arab semuanya berjumpa, mendatangi daripada Kinanah ni kerana keilmuannya dan kerana sifatnya yang mulia. Kinanah bin Khuzaimah. Naam. Khuzaimah ni kurang lebih maksudnya adalah orang yang banyak memperbaiki keadaan. Orang yang banyak memperbaiki keadaan. Khuzaimah bin Mudrikah. Mudrikah nama asalnya Amr. Banyak juga nama datuk nenek Rasulullah ataupun dari dalam jalur Rasulullah ni bernama Amr. Wa kana fihi nurun nabi zahira. Dikatakan bahawa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tampak jelas di wajah Amr. Kerana dikatakan wa taqallubaka fis sajidin, iaitu Nabi SAW Allah ceritakan bahawa beliau ini berpindah daripada satu tulang sulbi ke satu tulang rahim, ke rahim, iaitu semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya orang di kalangan orang-orang baik-baik daripada zaman Nabi Adam, sehinggalah Nabi SAW itu keluar daripada rahimnya Sayyidatina Aminah. Maka di setiap iaitu setiap kali Rasulullah berpindah daripada satu rahim, daripada satu tulang sulbi ke rahim, tulang sulbi, rahim, tulang sulbi, rahim, iaitu setiap orang yang mempunyai
yang Rasulullah berada di dalamnya, maka wajahnya berseri-seri kerana adanya cahaya Rasulullah di dalam badan orang tersebut. Maka sebahagian daripada mereka tampak zahir, tampak jelas cahaya tersebut di dalam pada wajah mereka. Maka salah seorang yang nampak jelas cahaya pada wajah mereka adalah mudrikah. Luqiba bihi li idraki kulli izin wa fakhrin kana fi abaih, diberikan nama gelaran mudrikah, orang yang mempunyai, orang yang mencapai segala kebanggaan, segala kemuliaan yang terdapat di dalam datuk neneknya. Ataupun senang kata, terkumpul pada Mudrikah ini segala kemuliaan yang ada pada datuk neneknya. Mudrikah bin Ilyas. Ilyas ni disebutkan bahawa nama beliau adalah Husain. Diberi gelaran Ilyas li'annahu wulida ba'da kibari sin abi. Diberi gelaran Ilyas ni kerana beliau dilahirkan sewaktu ayahnya telah berusia. Wa yuzkar annahu kana yasma' fi sulbihi talbiyatin nabi bil hajj. Dikatakan bahawa beliau dapat mendengar talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sulbinya. Allahu alam bagaimana, akan tetapi ini merupakan riwayat yang disebutkan di sini. Walam tazal al-arab tu'azzimuhu ta'zima ahli al-hikmah ka Luqman wa ashbahih. Dan orang Arab sangat memuliakan dan mengagungkan Ilyas ini seperti mana Luqman al-Hakim diagungkan. Iaitu Luqman al-Hakim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Ulama berbeza pendapat. Sebahagian daripada mereka menganggap bahawa Luqman ini merupakan seorang nabi, akan tetapi ada sebahagian mengatakan Luqman ini hanyalah seorang alim, seorang hamba yang saleh, yang diberikan hikmah, ataupun yang mana Allah Subhanahu wa taala alirkan hikmah dalam perkataannya, seperti Sayyidina Khidir alaihi salam. Juga ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan bahawa beliau seorang nabi, ada yang mengatakan beliau bukan seorang nabi, akan tetapi orang yang diberikan hikmah dalam perbicaraannya, dalam perkataannya. Maka Ilyas ini juga merupakan salah seorang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahawa salah satu asbab, salah satu cara untuk diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kita berusaha mengikhlaskan segala apa yang kita lakukan itu paling kurang selama 40 hari. Disebutkan man akhlasa nafsahu lillah, ataupun man akhlasa amalihi lillahi 40 yauman. Barang siapa yang mengikhlaskan perbuatannya selama 40 hari berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa taala akan alirkan hikmah di dalam perkataannya. Tapi jangan pula kita nak ikhlaskan tu sebab untuk nak dapatkan hikmah. Tu dah tak ikhlas namanya. Maksudnya kita cuba untuk mengikhlaskan segala apa yang kita lakukan. Setiap perkataan yang kita sebutkan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Setiap pergerakan, setiap perbuatan yang kita lakukan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keberkatan dan dengan usaha kita ingin mengikhlaskan segala perkara yang kita lakukan itu kerana Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai hadiah Allah Subhanahu wa taala akan letakkan dalam lidah kita ini perkara-perkara yang bermanfaat. Yang mana orang-orang yang diberikan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala ni adalah orang-orang yang cuba untuk mengurangkan perkara-perkara yang fudul. Disebutkan barang siapa yang inginkan kemuliaan, maka hendaklah dia mengurangkan diri dia daripada perkara-perkara fudul, perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan dia. Fudul ni perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dalam merupakan salah satu kesempurnaan Islam seseorang itu adalah apabila dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengannya. Akan tetapi kita sekarang ni hidup di zaman, terutamanya di waktu PKP ni, kadang-kadang kita banyak masa terbuang dalam handphone. Yang mana dalam handphone tu walaupun ada kebaikan di dalamnya, dalam media sosial itu walaupun ada kebaikan dalamnya, tetapi di dalamnya lebih mudarat daripada manfaat. Lebih perkara-perkara yang tidak bermanfaat nak dibandingkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Dan terkadang walaupun kita ingin melakukan perkara yang bermanfaat di dalam itu, senang, mudah untuk kita tertarik kepada perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Jadi salah satu asbab untuk mendapatkan hikmah adalah untuk kita mengikhlaskan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala paling kurang selama 40 hari. Sebab tu kalau kita tengok dalam agama Islam, bilangan 40 ni seakan-akan ada sir, ada rahsia di dalam bilangan 40.
setiap Nabi diutuskan pada umur 40 kerana kesempurnaan akal itu bermula pada umur 40. La ilaha illallah. Naam. Wahakadha. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk at least berusaha sekali seumur hidup, kalau tidak boleh lebih daripada itu, untuk kita mengikhlaskan amalan kita. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa barang siapa yang menjaga solatnya selama 40 hari tidak tinggal takbiratul ihram bersama imam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan dua jaminan, diberikan dua insurans. Apa insurans dia? Satu, terlepas daripada azab neraka. Yang kedua, terlepas daripada sifat nifaq. La ilaha illallah. Wahakadha. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada hamba-hamba yang diberikan hikmah dalam setiap apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wa kana yud'a kabiran fi qaumihi wa sayyidu ashiratih. Dan beliau merupakan salah seorang yang dihormati di kalangan kaum kerabatnya. Wala yaqta'u amran wala yuqda bainahum dunah. Tidak ada satu keputusan yang dilakukan tanpa dimusyaratkan dengan beliau. Wa huwa awwalu man ahdal budun ila baitil haram. Dan beliau merupakan orang yang pertama menghadiahkan sembelihan kepada Baitullahil Haram, melakukan sembelihan di Kaabah. Ilyas bin Mudar pun nama dia Amr. Tadi Mudrikah nama dia Amr. Wahakadha. Wa kana ahsanun nas sautan. Mudar ni mempunyai suara yang merdu. Wali annahu kana yamdurul qulub ay yu'athir fiha li husnihi wa jamalih. Kerana orang sangat terkesan dengan keindahan, kemerduan suaranya dan keindahan wajahnya. Wa kana yuhibbu syurbul laban al-hamid. Beliau suka untuk minum, dikatakan bahawa beliau suka untuk minum susu yang hamid. Hamid ni yang macam pahit. Naam. Kemudian Mudar bin Nizar. Nizar ni nama dia Khalzan. Wa inna masumya bidzalik lamma nadhara abuhu ila nurin nabi baina ainaihi fariha farhan syadida. Disebutkan bahawa apabila ayahnya melihat keindahan wajahnya ataupun seakan-akan cahaya yang terang menderang di bahagian dahinya ataupun di antara dua keningnya, maka ayahnya sangat gembira. Dan kegembiraan tersebut menyebabkan dia bernazar untuk beri makan ataupun untuk menyembelih binatang korban, kemudian memberi makan. Wa hadza kulluhu nazar ay qalil bihaqqi hadzal maulud. Sehingga ayahnya mengatakan bahawa apa yang dilakukan ini sangat sikit berbanding apa cahaya yang ada di dalam anakku ini. Wa qila sumya bidzalik li'annahu kana faridu asrihi wa akbaruhum aqlan. Disebutkan bahawa Nizar ni merupakan orang yang paling pandai di kalangan mereka di zamannya. Nizar bin Ma'ad sumya bidzalik li'annahu kana sahibu hurub wa ghazat ala bani Israel. Dipanggil Mu'ad. Mu'ad ni orang yang bersedia, seakan-akan bersedia untuk berperang. Kerana Ma'ad ni seorang yang banyak berperang di zaman Bani Israel. Walam yuharib ahadan illa raja'a bin nasr wa dhafar. Dan tidak sekalipun dia pergi berperang melainkan mendapat kemenangan. Tidak sekalipun dia pergi berperang melainkan mendapat kemenangan. Kemudian Ma'ad bin Adnan. Nabi SAW bila sebutkan datuk neneknya, jalur, dia akan sebutkan sampai Adnan. Tidak akan lebih daripada Adnan. Kerana selepas Adnan, Nabi SAW mengatakan bahawa kadzaban nasabiyun, orang-orang yang ahli nasab ni tidak bercakap benar ataupun tidak jujur. Ini ada diorang tambah, ada yang tertinggal daripada itu. Dan sebab itu Nabi Muhammad SAW tak sebutkan sampai Nabi Ismail. La ilaha illallah. Adnan sumya bidzalik li'annahu a'yanal jin wal ins kanat ilaihi wa aradu qatlah. Adnan ni orang yang dicemburui oleh jin dan manusia. Dikatakan mereka semua ingin membunuhnya. Naam. Kerana apa? Kerana dikatakan waqalu la in tarakna hadzal ghulam hatta yudrik madrakar rijal la yakhrujanna min dhahrihi man yasudun nas. Naam. Orang yang cemburu kepada Adnan ni mengatakan bahawa kalau kita biarkan dia menjadi orang yang dewasa, maka akan keluar daripada tulang sulbinya orang-orang yang akan memimpin manusia. Dan sungguh benar bahawa setiap daripada anak cucunya semuanya orang-orang yang dapat memimpin manusia, yang menjadi pemimpin kepada manusia. Bahkan keluar daripada tulang sulbinya
pemimpin kepada segala pemimpin, pemimpin kepada segala rasul, pemimpin kepada segala nabi, pemimpin kepada segala orang-orang saleh, pemimpin kepada segala orang-orang syahid, pemimpin kepada segala orang-orang yang didekatkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fakhr. Nabi Adam dan nabi-nabi yang datang selepas Nabi Adam itu semuanya berada di bawah panjiku pada hari kiamat, dan aku sebutkan ini tanpa berasa bangga. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fawakkalallahu bihi man yahfazuhu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan orang-orang supaya menjaga, yang ini diberi penjagaan yang khusus kepada Adnan ini daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga. Maka orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang akan dapat melakukan mudarat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, ahli keluarga kita dan anak-anak kita daripada keburukan yang zahir dan juga keburukan yang batin, baik daripada penyakit-penyakit hati ataupun daripada penyakit-penyakit tubuh badan. Penyakit-penyakit yang kita ketahui dan juga penyakit-penyakit yang tidak kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Naam, maka nama-nama yang disebutkan tadi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Maka nama-nama ataupun salah silahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, kalau boleh kita hafal, dan kalau boleh kita ajak anak-anak kita ataupun ajar anak-anak kita agar supaya mereka menghafal daripada keturunan datuk nenek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kerana dalam nama-nama mereka itu terdapat asir, disebutkan oleh orang saleh, inda zikri salihin tanzilur rahman. Apabila disebutkan nama orang saleh, maka akan turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita sebut nama orang-orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya. Naam. Dan kalau boleh kita tuliskan nama-nama Rasulullah sehingga ke Adnan, dan tampalkan di dinding agar supaya anak kita dapat menghafal mereka. Yang ini hari-hari kalau dibaca ataupun seminggu sekali kalau dibaca, lama-lama insya-Allah akan dihafal. Bahkan dalam Maulid Diya'ul Lami karangan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, disebutkan di dalam itu, wahfaz usul al-Mustafa hatta tara fi silsilati usulihi adnana. Wahfaz, hafallah, usul al-Mustafa, datuk neneknya al-Mustafa itu Rasulullah, hatta tara, sehingga kamu melihat di dalamnya, iaitu di penghujungnya, hatta tara fi silsilati usulihi adnana, nama Adnan, iaitu daripada Nabi Muhammad sehinggalah ke Adnan. La ilaha illallah. Naam. Kemudian itu daripada sebelah ayahnya. Adapun daripada sebelah ibunya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak kepada Siti Aminah Az-Zuhriyah binti Wahb bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Daripada Kilab itu bersambung, Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib sehinggalah ke Adnan. La ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan orang Quraisy daripada sebelah ayah dan sebelah mak. Maka yakni wa ana khiyarum min khiyarin qad kharajtu min nikahin li ilahi yasana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam karangan dia ulama itu, Sayyidil Habib Umar menyebutkan bahawa wa ana khiyarun min khiyarin, aku orang yang mulia daripada orang yang mulia. Maka tidak keluar Rasulullah. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala pemilih daripada ramai-ramai manusia itu agar aku ni daripada keluar daripada sulbinya Nabi Ibrahim. Kemudian daripada sulbi Nabi Ibrahim dipilih daripada sulbi Nabi Ismail. Daripada sulbi Nabi Ismail dipilih untuk keluar daripada Kinanah, Bani Kinanah, atau yang ni golongan Arab yang mulia. Kemudian daripada Kinanah itu, dari banyak-banyak anak cucunya dipilih daripada Quraisy yang mana antara yang mulia di zaman tersebut. Dan daripada Quraisy dipilih yang paling mulia, iaitu daripada Abdullah dan juga Siti Aminah. Maka keluarlah yang paling mulia. Tak ada orang yang lebih mulia daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, baik daripada zaman Nabi Adam sehinggalah hari kiamat. Orang yang paling mulia yang pernah dilahirkan oleh seorang ibu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Hasan bin Thabit menyebutkan bahawa wa ajmalu minka lam tara ainu qattu, tidak ada keindahan yang pernah dilihat oleh mata selain kamu.
wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan sangat sungguh indah wajah kamu wahai Rasulullah, tidak ada wanita yang pernah melahirkan seindah kamu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, kamu diciptakan free from all faults, yakni tidak ada apa-apa kekurangan pada kamu yang terdapat pada kamu, seperti seakan-akan kamu ini yang menciptakan diri kamu sendiri, kamu yang memilih, yakni muka macam mana, telinga macam mana, semuanya indah, semuanya sempurna. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah. Naam, kemudian disebutkan di sini tentang satu masalah, tentang apa? Fal haqqu alladhi nalqa Allah alaihi anna abawaihi najian. Salah satu adab, salah satu perkara yang elok untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempunyai kepercayaan, dengan mempunyai keyakinan bahawa ibu dan ayahnya baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah daripada golongan-golongan orang yang berjaya, yakni orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam ada riwayat mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kedua ibu dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian barulah mereka dimatikan kembali. Wa huwa ma ruya an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha, dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Urwah bin Zubair daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu an yuhyiya lahu abawayhi fa ahyahuma fa amanna bihi thumma amatahuma. Dikatakan bahawa Rasulullah SAW memohon daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan ibu dan ayahnya, dan dihidupkan ibu dan ayahnya, dan kemudian mereka beriman, dan kemudian dimatikan, diwafatkan semula. Wa qala Suhaili wallahu qadirun ala kulli syai', dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa atas segala sesuatu. Lahu an yakhussa nabiyahu bima syaa min fadlih, dan Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa, maha berkuasa untuk memberikan apa-apa kelebihan kepada nabinya yang dicintai. Wa yun'im alaihi bima syaa min karamatih, dan berkuasa, berkehendak ataupun mempunyai kebolehan untuk memberikan apa-apa jenis kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Disebutkan salah satu tentang Siti Aminah dalam satu riwayat daripada Abu Nu'aim min tariqi Zuhri an Asma binti Hirab an ummiha qalat, salah seorang yang berada bersama Sayyidatina Aminah sewaktu beliau ingin wafat, sewaktu beliau ingin meninggal dunia, sewaktu Aminah meninggal dunia, dia mengatakan bahawa syahidtu Aminatan umman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi illatiha allati matat biha. Aku melihat Aminah, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kesakitan yang mana beliau mati padanya. Wa Muhammadun ghulamun yafa' ay murtafi', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu anak muda yang sedang membesar. Lahu 5 sinin 'inda ra'siha, pada waktu itu kurang lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 5 tahun. Fa nadharat ila wajhi, maka Sayyidatina Aminah melihat kepada Nabi Muhammad dan berkata, barakallahu fika, baraka fika Allahu min ghulamin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kamu wahai anak. Ya bana alladhi min haumatil himami naja bi'aunil malikil allami fudiya udatat darbi bisihami bimi'atin min iblis sawami in sahha ma absartu fil manami. Kalau betul apa yang aku lihat di dalam mimpi aku, fa anta mab'uthun ilal anami, sesungguhnya engkau akan diutuskan kepada sekalian makhluk. Tub'atsu fil hilli wa fil harami, kamu akan diutuskan untuk menyatakan apa yang halal dan apa yang haram. Tub'atsu fit tahqiqi wal islam, kamu akan diutuskan untuk kebenaran dan Islam. Dina abikal ibrahimi, agama datuk kamu yang mulia, iaitu Nabi Ibrahim. Fallah anhaka anil asnami, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kamu daripada berhala. Alla tuwaliha ma'al aqwami, agar supaya kamu tidak menyembah berhala-berhala tersebut seperti mana kaum-kaum kamu menyembahnya. La ilaha illallah. Dan kemudian beliau mengatakan kullu hayyin mayyin, setiap yang hidup pasti akan mati. Wa kullu jadidin bal, setiap yang baru akan menjadi lama. Wa kullu kabirin yafna, setiap yang lama itu ataupun yang berumur akan musnah. Wa ana mayyitatun wa dhikri baqin, aku akan meninggal dunia,
kata Siti Aminah, wa dzikri baqin, akan tetapi nama aku akan disebutkan, nama aku akan kekal disebutkan sehingga bila-bila. Wa qad taraktu khairan wa wulidtu tuhran, kerana sesungguhnya aku telah melahirkan sesuatu kebaikan dan aku telah melahirkan kemuliaan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau kita tengok dalam syair yang dibacakan ataupun bait syair yang dibacakan oleh Siti Aminah, fallahu anhaka 'anil asnami, semoga Allah Subhanahu wa taala menghalang kamu daripada berhala seperti mana kaum-kaum kamu itu menyembahnya. Yang ini menunjukkan bahawa Siti Aminah berada pada akidah, pada kepercayaan yang ini tidak menyembah daripada berhala-berhala tersebut. La ilaha illallah. Naam, tu salah satu riwayat. Ala kulli hal, yang penting kita menjaga adab kita, terutamanya yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak ada yang lebih menyakiti perkara yang lebih menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kita mengatakan perkara-perkara yang tidak elok berkenaan dengan ibu dan perkara-perkara yang tak elok terhadap ibu dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin ada yang berpendapat sebaliknya. Akan tetapi kalau kita terpaksa pun nak sebut perkara-perkara tersebut, hendaklah kita menyebutnya dengan adab. La ilaha illallah. Naam. Allahu a'lam bissawab. Naam. Kemudian disebutkan beberapa riwayat tentang sewaktu Siti Aminah mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu syahrin ataha fil manam Adam. Disebutkan bahawa pada bulan yang pertama Siti Aminah mengandung, beliau nampak di dalam mimpi Nabi Adam mendatanginya dan memberi berita gembira dan mengatakan, apabila kamu melahirkan maka hendaklah kamu memberi namanya Nabi Muhammad. Kemudian pada bulan yang kedua Nabi Idris datang, bulan yang ketiga Nabi Nuh, kemudian bulan yang keempat Nabi Ibrahim, bulan yang kelima Nabi Ismail, bulan yang keenam Nabi Musa, bulan yang ketujuh Nabi Dawud, bulan yang ke-8 Nabi Sulaiman, bulan yang ke-9 Nabi Isa. Setiap daripada mereka mengatakan di dalam mimpi tersebut, wahai Aminah, apabila kamu melahirkan matahari kejayaan dan petunjuk, hendaklah kamu menamanya fasammihi Muhammadah, berilah namanya Muhammad. Naam, itu kurang lebih yang terkait dengan Siti Aminah, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian arda'ahu Halimatus Sa'diyah, dan Halimah Sa'diyah yang menyusukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa amma murdi'atuhu, adapun ibu susuan baginda sallallahu alaihi wasallam yang pertama tidak ada lain kecuali ibunya sendiri, iaitu Siti Aminah. Akan tetapi adat orang Arab di zaman itu, mereka tidak menyusukan anak mereka sendiri, diberikan orang lain untuk menjadi ibu susuan. Maka Siti Aminah hanya menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari. Ada yang menyebutkan dalam riwayat lain 7 hari ataupun 9 hari. Kemudian Thuwaibah juga menyusukan beberapa hari sebelum kedatangan Halimatus Sa'diyah. Thuwaibah ni siapa? Thuwaibah ni hamba kepada Abu Lahab. Dan Thuwaibah ini telah dimerdekakan oleh Abu Lahab kerana dia telah memberi berita gembira kepada Abu Lahab tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Maka apabila Thuwaibah ini memberi berita gembira kepada Abu Lahab bahawa adik iparnya telah melahirkan anak lelaki, maka dia sangat gembira. Fa'ataqaha farhana, maka dia telah memerdekakan Thuwaibah ini kerana sangat gembira dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan dalam hadis bahawa Al-Abbas, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas kewafatan Abu Lahab, dia melihat Abu Lahab dalam mimpi. Dan dalam mimpi itu dia bertanya, ma fa'alallahu bik, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada kamu? Maka dia kata, aku hari-hari disiksa, diazab, akan tetapi setiap hari Isnin diringankan azab aku.
setiap hari Isnin diringankan azab aku dan aku dibenarkan untuk dapat sedikit minuman kerana kegembiraan aku pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Naam. Ini bagi orang kafir, orang yang telah dicela, yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yakni Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu daripada awal bahawa Abu Lahab ni takkan beriman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni dah dicela, dah dikatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab, akan dibakar di dalam api neraka dan sebagainya. Akan tetapi disebabkan kegembiraan beliau terhadap kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan keringanan daripada azab setiap hari Isnin. La ilaha illallah. Maka Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim menyebutkan dalam maulidnya, fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Bagaimana pula kegembiraan seseorang yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula kegembiraan seseorang itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ni dah memang beriman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ni memang dah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, maka kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi berbanding Abu Lahab. Naam. Maka Suwaibah yang menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan hamba kepada Abu Lahab yang kemudiannya dia dimerdekakan. Maka dia mendapat keberkatan untuk menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum kedatangan Halimatus Sa'diyah ataupun Halimah binti Abi Dhu'aib Abdullah bin Harith min Bani Sa'ad bin Bakar. Naam. Wasmu zaujatuha Abu Kabsyah. Nama suaminya ataupun gelaran suaminya adalah Abu Kabsyah kerana anaknya bernama Kabsyah, seorang anaknya bernama Kabsyah, tapi nama suaminya Harith bin Abdul Uzza. Wa huwa alladhi kanat Quraisyun tunsibu lahu ar-rasul hina ma yuridu al-istihza fa yaqulun hadha ibnu Abi Kabsyah yatakallam minas sama. Jadi orang-orang Quraisy sewaktu ingin mempermainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mengatakan bahawa tengok ni, anak kepada Abi Kabsyah ini ingin mengatakan perkara-perkara yang pelik-pelik ataupun perkara-perkara yang kononnya datang dari langit. La ilaha illallah. Naam. Wa darratil barakat ala ahli dhalikal bait alladhi arda'uhu muddata wujudihi sallallahu alaihi wasallam indahum. Maka berlimpahlah keberkatan di dalam ahli keluarga Halimatus Sa'diyah yang mana berada di kalangan mereka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni sepanjang keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka, kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, keberkatan, kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu melimpah ruah. Wa kanat manaziluhum fawqa Taif, dan rumah mereka berada atas lagi daripada Taif. Mereka-mereka yang mungkin dah sampai ke kota Madinah, dah sampai ke Taif, maka Taif tu Bani Sa'diyah ni mereka duduk dekat atas sikit daripada Taif. La ilaha illallah. Walaupun sekarang ni kita tak dapat nak berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi apabila kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menghidupkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita, dalam diri ahli keluarga kita. Kita mengagungkan sunnah Rasulullah, kita mengagungkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, maka insya-Allah keberkatan akan melimpah ruah di dalam kehidupan kita seharian dan di dalam kehidupan ahli keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dikatakan bahawa tidak kenal maka tak cinta. Maka dengan bertambahnya ilmu kita tentang Rasulullah, bertambahnya ilmu kita tentang ahli keluarga Rasulullah, bertambahnya pengetahuan kita tentang perkara-perkara yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya akan menjadi asbab untuk menambah kecintaan kita kepada baginda, menambahkan kerinduan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pilih mata-mata kita, mata-mata ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita hingga hari kiamat, agar supaya tidak diharamkan daripada melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia di dunia ini lagi sebelum di akhirat. Dan semoga kita semua dikumpulkan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di
di setiap tempat, yakni sewaktu dia dalam barzakh, di padang mahsyar, di telaganya Rasulullah, di titian sirat, dan sewaktu kita ingin masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.